Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton video ini ya. Video pembelajaran daripada Educo Education, channel Educo Education. Kepada adik-adik dimanapun anda berada, anda bolehlah untuk subscribe channel Educo Education ini jika sekiranya sudi ya, dan share lah kepada sesiapa pun agar kita dapat menyebarkan ilmu bersama-sama. Okey. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran apa? Mata pelajaran sains. Tingkatan berapa? Tingkatan 4. Okey. Baiklah, kita akan terus masuk ke dalam bab 1 sebenarnya pada hari ini ya. Tapi kita tengok sedikit demi sedikit tentang buku ini. Buku ini adalah KSSM dan adik-adik adalah batch yang kedua yang mempelajari KSSM ini, okey. Di dalam tingkatan 4. Baiklah, seperti biasa dalam buku ini ada rukun negara. Okey. Benda yang paling penting, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Okey. Baiklah, kita akan masuk ke dalam bab 1. Bukan, kita akan masuk dulu ke dalam bab-bab apa yang ada di dalam tingkatan 4 ini, sains tingkatan 4 ini. Okey, semua ada 12 bab sebenarnya di dalam tingkatan 4 ini ya. So, bab yang pertama adalah langkah keselamatan di dalam makmal, yang mana yang akan kita mula pelajari pada hari ini ya. Dan yang kedua adalah bab kedua, bantuan kecemasan. Bab ketiga, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Itu adalah tema pertama ya. Tema pertama iaitu kaedah saintifik. Tema kedua pula adalah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, yang mana ada bab 4, bab 5 dan juga bab 6 serta bab 7 ya. Termasuklah teknologi hijau dalam melestarikan alam, genetik, menarik ya semua ni. Dan yang ke bab 6, sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Bab 7, koordinasi badan. Pada cikgu, bab yang tema kedua ni memang sangat menarik lah. Dah alang-alang kan sekarang ni kita di dalam fasa pandemik COVID-19, jadi adalah wajar untuk kita mempelajari dan memahami dengan perkara ini dengan lebih mendalam. Baiklah. Dan tema yang ketiga adalah penerokaan unsur dalam alam. Okey, bab 8, unsur dan bahan. Bab 9, kimia industri. Bab 10, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Dan kita pergi kepada tema yang keempat nanti, tenaga dan kelestarian hidup. Bab 11 itu daya dan gerakan, ini lebih kepada fizik ya. Nanti cikgu akan masuk ya. Bab 12, tenaga nuklear. So, kalau kita lihat tema yang ketiga ini pula lebih kepada kimia, okey. Tema yang kedua lebih kepada biologi. So, kita akan memahaminya satu persatu ya. Nanti kita akan cuba dengan sebaiknya. Okey, kita masuk kepada tema yang pertama iaitu kaedah saintifik. Di sini kita akan perlu mempersoalkan apakah yang perlu anda lakukan sekiranya berlaku kemalangan di dalam makmal. Apa yang perlu kita lakukan? Okey? Apa yang perlu kita lakukan sekiranya berlakunya kemalangan di dalam makmal? Persoalan yang pertama. Dan persoalan kedua, tahukah anda apa itu CPR? Apa CPR? Okey? Dan persoalan seterusnya, bagaimana kita boleh mengukur tahap kesihatan badan kita? Itulah persoalan-persoalan yang kita timbulkan di dalam tema ini, iaitu kaedah saintifik. Baiklah, kita terus terjun ke dalam bab yang pertama. Bab yang pertama, okey. Ada beberapa kata kunci di dalam bab yang pertama ini. Pertama sekali iaitu topeng muka. Okey. Topeng muka. Okey, topeng muka. Pertama sekali topeng muka. Yang kedua sarung tangan. Okey, sarung tangan. Semua tahu kan topeng muka dah sekarang ni musim pandemik ini kan, semua orang pakai topeng muka kan. Siapa yang tak pakai topeng muka kalau keluar nak kena saman? Gurau ya. So, kita tahu topeng muka ataupun face mask itu penting. Sarung tangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya glove. Kita akan tahu tentang kebuk wasap. Apa kebuk wasap ni ya? Apa kebuk wasap ni? Timbulkan persoalan. Okey, kebuk wasap dan bahan sisa biologi. Okey, ini semua kita akan pelajari dalam bab 1 ini. Keracunan merkuri. Okey, dan juga jenis-jenis pemadam kebakaran ya, jenis-jenis pemadam
kebakaran. Keracunan merkuri, jenis-jenis pemadam kebakaran. Ini akan kita pelajari dalam bab 1 ini. Okey. Dan ya di sini ada rencana sains ya. Rencana sains ni maksudnya ini berita yang benar, okey, diambil daripada sumbernya adalah My Metro, okey. Cikgu akan cuba bacakan berita ini dengan gaya pembaca berita ya. Okey. Rencana sains, tumpahan merkuri di dalam makmal sekolah pada Rabu 2 Mei 2018. Seramai 21 orang murid dan seorang guru dikuarantin lebih kurang 20 minit akibat tumpahan merkuri dalam satu termometer yang pecah di sebuah sekolah menengah. Kejadian itu berlaku pada pukul 2.20 petang ketika murid sedang melakukan eksperimen di dalam makmal sains. Sepasukan 10 anggota bomba bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan pada 2.24 petang. Anggota bomba bertindak pantas dengan melakukan kuarantin sebelum proses menyah cemar dijalankan. Kerja menyah cemar di lokasi kejadian selesai pada jam 3.30 petang. Sumber My Metro. Okey, itulah tadi ya. Berita ni menarik ya sebab kenapa kita perlu belajar sains sebenarnya? Sebab di dalam kehidupan kita ini terlalu banyak sains ya, amat melibatkan sains. Bayangkan contohnya pada ini tadi ya, untuk tumpahan merkuri di dalam makmal sekolah. Ini melibatkan keselamatan di dalam makmal ya. So di sini juga kita melihat kerjaya apa yang melibatkan sains itu sendiri. Dan anggota bomba kita lihat anggota bomba selalu penyelamat dan sebagainya, banjir dan sebagainya, tetapi di sini mereka juga mempunyai pengetahuan yang agak mendalam di dalam sains dan kimia dan sebagainya, sebab di dalam bomba itu sendiri, pasukan bomba itu mereka ada pasukan penyiasatan forensik mereka sendiri yang sudah semestinya sangat memahami tentang sains. Itu sedikit sebanyak pendedahan lah. Dan di dalam bab 1 ini, apa yang akan kita pelajari? Kita akan pelajari tentang peralatan perlindungan diri. Peralatan perlindungan diri, itu yang pertama. Yang kedua, pembuangan bahan sisa. Dan yang ketiga, pemadam kebakaran. Tetapi kita akan lebih fokus kepada yang pertama pada hari ini, iaitu peralatan perlindungan diri. So kita tak nak stres-stres, kita just like kita cuba untuk you know having fun, untuk mempelajari sesuatu dengan cara yang menggembirakan. Baiklah, yang pertama tadi apa? Peralatan perlindungan diri. Peralatan perlindungan diri. Maksudnya peralatan itu digunakan untuk melindungi diri kita, khususnya di dalam makmal. Kita telah pun mempelajari perkara ini di dalam tekanan 1 ya. Kita telah mempelajari peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal ketika di tingkatan 1 dahulu. Dan demi menjaga keselamatan kita, walaupun di sini letak anda, tapi itu semua kita sebenarnya lah. Itu semua kita, termasuk cikgu sendiri. Kita kena menjaga keselamatan di dalam makmal. Baiklah, demi menjaga keselamatan kita ketika berada di dalam makmal, terdapat pelbagai jenis peralatan perlindungan diri yang perlu kita tahu dan perlu digunakan dengan cara yang betul. Di sini adalah peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Apakah itu peralatan? Apa itu peralatan perlindungan diri? Peralatan perlindungan diri merupakan kelengkapan yang diperlukan untuk apa? Memberikan perlindungan kepada siapa? Kepada pemakainya daripada apa? Daripada bahaya. Peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada apa? Daripada bahaya. Kita pergi kepada yang pertama, yang dekat mata ni, untuk melindungi mata ni. Dia panggil goggle, bukan Google ya. Nanti kita pergi Google dekat Google dekat Google, bukan type Google. Google ramai orang tersalah sebut yang Google ni, orang salah kadang-kadang tersebut Google, tapi sebenarnya dipanggil sebagai Google. Google. So
Apakah fungsinya? Fungsinya adalah untuk melindungi mata. Okey, cikgu tukar dulu color ni. Fungsinya adalah untuk melindungi apa? Mata. Daripada apa? Daripada terkena bahan kimia berbahaya, ya, seperti asid, ya, bromin, amonia dan juga logam reaktif. Ya, contohnya. So, goggle ni apa? Apa fungsinya? Melindungi mata daripada terkena bahan kimia yang berbahaya seperti asid, bromin, amonia dan logam reaktif. Okey, itu yang pertama, goggle. Yang kedua, yang ni apa ni? Ini adalah topeng muka. So, sekarang ni musim pandemik, kita sangat familiar, kita selalu nampak topeng muka ke mana-mana, keluar semua wajib pakai topeng muka sekarang ni, bukan dekat lab saja, tetapi untuk pelajaran kita pada hari ini adalah penting untuk kita memakai topeng muka. Itulah dah di dalam sesuatu kesulitan kita mempelajari sesuatu yang amat penting, iaitu sebagai contoh kesulitan kita sekarang ini adalah pandemik COVID-19. Kerana kesulitan itu kita belajar banyak benda tau, termasuklah pemakaian topeng muka. Dulu orang tak kisah pun dekat mana-mana. Tapi sekarang ni kerana kesedaran sains, keselamatan, kita semakin terdedah dan juga semakin ingin mengetahui sebenarnya kenapa kita perlu pakai topeng muka. Di dalam konteks makmal ini, kita perlu memakai topeng muka kerana untuk melindungi hidung dan mulut daripada apa? Daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan mudah meruap serta debu. Okey? Seterusnya apa? Seterusnya di sini adalah sarung tangan ataupun glove. Okey? Jadi apa fungsinya sarung tangan ini? Okey? Pertamanya, sarung tangan ini dibuat daripada apa? Dibuat daripada getah ataupun latex lah. Untuk apa? Untuk melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya. Okey? Sorry. Seterusnya adalah baju makmal. Okey, baju makmal. Okey. Baju makmal ini sebenarnya terdiri daripada lapisan keselamatan, ya, lapisan keselamatan, dan dia mudah dibuka. Kenapa dia perlu mudah dibuka? So, sekiranya berlaku kecemasan. Kalau dia berlaku kecemasan, bukan minta-minta ya, tapi jika sekiranya berlaku kecemasan, kita senang nak buka. Okay? Macam Superman lah ya, ibaratnya macam Superman. Tahu Superman kan? Dia nak tukar baju, dia kena buka cepat-cepat, jadi Superman. Tapi dalam konteks ini, baju makmal ini untuk kita mudah untuk dibuka jika berlaku apa-apa, supaya kita dapat menyelamatkan diri dengan lebih cepat. Okay? Kenapa? Apa kepentingannya? Baju makmal ini penting tau. Penting untuk apa? Untuk melindungi kerosakan kepada pakaian. Sebenarnya kepada pakaian dan juga kepada diri kita sendiri. Okay? Yang seterusnya, ini penting. Ini penting. Kadang-kadang kita lupa. Nanti semakin dewasa kan kita lupa bahawa kita perlu pakai kasut bertutup ataupun kasut keselamatan di dalam makmal. Ya, kasut yang bertutup perlu dipakai ketika berada di dalam makmal. Ya, perlu. Cikgu highlight sini, perlu dipakai ketika berada di mana? Di dalam makmal. Ya, apa fungsinya? Untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia atau serpihan kaca. Okay, ataupun apa-apa yang memudaratkan fizikal seperti kaca masuklah dan benda-benda tajam yang lain sebagainya. Okay, so kita perlu meneliti perkara ini dan mengikuti saranan-saranan ini. Kita perlu pakai untuk kita lebih selamat dan rasa selamat ketika berada di mana? Berada di dalam makmal. Okay, baiklah. Ini peralatan perlindungan diri di dalam makmal ini, ya. Peralatan perlindungan diri yang disediakan dalam makmal ialah seperti penyiram kecemasan, nanti kita akan masuk ya secara mendalam, pembilas mata, ya, kebuk wasap. Apa kebuk wasap ni kan? Kabinet aliran lamina. Ini lagi apa? Okey, nanti kita persoalkan dulu ya. Kita persoalkan dulu, kemudian kita akan mempelajarinya. Okey, walaupun terdapat alat-alat perlindungan diri di dalam makmal, setiap kemalangan atau kecederaan di dalam makmal perlulah dilaporkan kepada siapa? Dilaporkan kepada guru dengan segera ya. Laporkan kepada guru dengan segeranya. Okey.
Baiklah, kita pergi yang pertama. Apa ni? Kalau adik-adik masuk makmal, adik akan nampak ini ya. Makmal ini adalah kabinet aliran lamina ataupun in English it is a laminar flow cabinet. Kabinet aliran lamina. Apa kegunaannya? Apakah kegunaan kabinet ini? Kabinet ini digunakan untuk mengelakkan kontaminasi, kontaminasi semasa aktiviti berkaitan mikrobiologi, kontaminasi ni lebih kurang pencemaran macam itulah ya. So kita tidak mau berlaku macam apa-apa jenis jangkitan dan sebagainya ya. So ini digunakan ya, kabinet ini digunakan untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi dijalankan ya. Ingat ya, di sini nanti dia akan ada beza dengan kebut WhatsApp ya. Sebab tu cikgu tekankan ya, di sini aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi dijalankan. Okey. So kita masuk kepada kebut WhatsApp pula. Okey, kebut WhatsApp. Apa kebut WhatsApp ni? Kebut WhatsApp ni digunakan untuk apa? Kebut WhatsApp digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau. Okey, dan berbau. Secara simple yang cikgu nak cakap di sini ya, dia banyak menggunakan bahan kimia untuk kebut WhatsApp ini. Banyak bahan kimia, dia melibatkan bahan kimia. Bila kita nak gunakan bahan-bahan kimia seperti bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau, kita akan menggunakan kebut WhatsApp. Tetapi jika kita ingin menjalankan eksperimen ataupun aktiviti yang berkaitan dengan mikrobiologi, maka kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan kabinet aliran lamina ataupun laminar flow cabinet. Okey, boleh? So kalau kita nak lebih kepada menggunakan bahan-bahan kimia yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau, kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan kebut WhatsApp ataupun fume chamber. Okey? Boleh? Boleh kan? InsyaAllah boleh. Dan seterusnya kita pergi kepada peralatan yang seterusnya, iaitu penyiram kecemasan ataupun safety shower. Dan apakah kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang apa? Yang terkena bahan kimia dengan segera. Okey? Sekiranya konon-konon baju kita, pakaian kita kena bahan kimia ataupun badan kita kena dengan bahan kimia, inilah gunanya penyiram kecemasan. Terus menggunakan penyiram kecemasan ini untuk membersihkan diri kita dan juga membilas bahagian-bahagian badan ataupun pakaian dan terkena bahan kimia itu dengan apa? Dengan segera. Okey? Boleh? Dan seterusnya adalah pembilas mata ataupun eye wash station. Okey, pembilas mata ini digunakan untuk membilas dan mencuci mata yang terkena bahan kimia. Okey, yang terkena bahan kimia dengan segera. Okey, dengan segera. Okey? Dengan segera. Banyak benda dengan segera ni kan. Kalau ada kemalangan, panggil guru dengan segera. Kalau terkena mata, cuci dengan segera. Kalau apa, pakaian kena atau badan kena bahan kimia, terus mandi dengan segera macam tu. Sebab kita amatlah mementingkan keselamatan di dalam makmal. Okey? Boleh? So ini praktis formatifnya. Adik-adik boleh cuba jawab soalan ini semua. Dan suka cikgu ingatkan sekali, seperti mana yang adik-adik lihat, cikgu menggunakan buku apa? Cikgu menggunakan buku teks supaya semua adik-adik boleh merujuk buku-buku teks adik-adik. Sebab cikgu percaya semua ada buku teks, sama ada secara digital ataupun secara fizikal. Okay? Baiklah, cikgu harap video ini dapat membantu adik-adik di dalam meneruskan pembelajaran adik-adik dimanapun berada, kerana sekarang kita kan ada smartphone. Dan semoga perkara ini dapat membantu adik-adik. Baiklah, cikgu doakan yang terbaik untuk semuanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.